Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 27 November 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih, di mana kita ini ada 10 jilid besar dia, kan? Belum ada terjemahan. Tajuk yang kita akan bincang pada kali ini iaitulah mengenali beberapa orang tokoh ulama hadis dan juga hukum berkaitan dengan seorang laki-laki yang baik nak berkahwin dengan seorang perempuan yang bari, perempuan yang tidak baik. Terjemahan bari itu banyaklah. Boleh kata pelacur, perempuan yang jahat, jalang, ataupun perempuan-perempuan yang rusak akhlak. Tapi istilah yang digunakan baghiyun tu dengan makna az-zunah, penzina, pelacur. Hikayat ini al-hikayah al-khamsun ba'dal mi'ah. Kisah yang ke-150. Kisah kita ni iaitulah kisah yang 150. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi kana yahmilul asara bi Makkah. Daripada Amru bin Shu'aib. Tengok. Amru bin Shu'aib meriwayat daripada ayah dia. Ayah dia nama apa? Ayah dia nama Shu'aib bin Muhammad. An abihi, siapa dia ayah dia? Muhammad bin Abdullah. An jaddihi, daripada datuk dia. Siapa? Abdullah bin Amr bin al-As. Ini di antara riwayat hadis daripada cucu, cici cucu ayah kepada datuk. An Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi. Dia menceritakan bahawa seorang sahabat nama dia Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi kana yahmilul asara. Maknanya dia ni kerja dia mengumpulkan orang-orang tawanan. Maknanya orang tawanan dia ambil, dia kumpul, lepas tu duduk balik ke Madinah. Jadi dia kumpul tawanan-tawanan yang berada di Mekah. Tawanan, orang tawanan di Mekah. Itu dia panggil mengumpul tawanan. Dan di Mekah ni ada seorang baghiyun al-mar'ah al-fajirah, perempuan pelacur yang duk mencari makan dengan tubuh dia. Yuqalu laha, nama perempuan tu Anaq. Kebetulannya zaman jahiliyah dulu, Anak dengan Marsad ni kawan, member. Okey, panggil best friend lah. Friend zaman dulu. Jadi cerita dia panjang lah. Bila Marsad ni sampai di Mekah, jumpa dengan anak ni, dia pun tahu kerja Marsad. Marsad ni kerja dia mari ambil mengumpulkan tawanan. Jadi si anak ni cuba nak goda Marsad, nak yalah, orang perangai macam tu lah. Jadi Marsad tak mau. Dia kata, aku takut pada Allah Ta'ala, aku sudah beriman, aku Islam, tak boleh lagi buat seperti dulu. Maka si anak ni report kepada puak-puak Quraisy supaya tangkap dia punya Marsad. Jadi Marsad ni lari, dapat menyelamatkan diri, kemudian dan dia juga dapat menyelesaikan misi dia untuk balik tawanan-tawanan itu. Jadi bila dia kata sesat masalah main dengan si penjahat ni, anak ni, dia tahu semua pergerakan kawan ni. Bila balik ke Madinah, Marsad pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak selesai masalah saya dengan anak ni.
Macam mana? Ankihu anaqa. Boleh ke saya nak kahwin dengan anak? Jadi Nabi pun tahulah anak ni perempuan pelacur. Marsad ni sudah masuk Islam, sudah beriman. Kenapa pula nak pergi cari orang yang macam tu? Maka Nabi tak jawab. Fasakata anni, Nabi SAW tak jawab. Nabi diam seketika. Biasanya kalau Nabi diam tu, wahyu datang, wahyu turun. Tiba-tiba Nabi pun dapat menerima ayat ni. Ayat mana? Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Penzina dia tak kahwin kecuali dengan perempuan yang zina juga ataupun orang kafir. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Perempuan pelacur juga tidak akan kahwin kecuali dengan orang yang seperti dia juga, penzina ataupun orang kafir. Ayat ini dalam surah An-Nur ayat 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Marsad, pada ani, mari sini. Faqara alayya, bila aku pergi Nabi baca ayat ni. Wa qala, Nabi bagi kata putus, fala tankiha, mu jangan kahwin dengan dia. Jangan kahwin dengan orang yang tidak baik. Al-hadis rawahu Abu Dawud lafzulahu, dan ada lagi riwayat Tirmizi dengan panjang. Yang panjang menceritakan kepada kita tentang bagaimana seorang sahabat yang terperangkap dengan kawan dia yang jahat, kerja dia mencari harta, tidak ada akhlak, tidak ada maruah, tak ada. Yang kerja dia nak menggoda orang, nak kena orang, begitulah keadaannya. Maka kisah ini, hadis ini menunjukkan kepada tahrimuz zawaj minaz zaniyah. Larangan ataupun haram orang yang baik-baik berkahwin dengan perempuan yang tidak baik. Bagaimana cara dia? Kita tengok dalam perbincangan nanti insya-Allah. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara maudhu' isu yang dibincangkan, yang pertama kita nak kena sahib rawi kisah ni, nama dia Amru bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Amru ni ulama hadis kata darjat dia saduq. Dia mati pada tahun 118 sebagaimana yang diputuskan oleh Ibnu Hajar dalam Taqrib. Jadi ada setengah lagi ulama lain mengatakan bahawa thiqah. Dia kata Amru ni thiqah, bukan sekat saduq. Wasaqahu Ibnu Madini wa Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah Az-Razi wa Ishaq bin Rahawih wal Ijli wal Nasa'i wal Darimi wa qala sabtun, wa Ya'qub bin Syaibah wa qala sabtun, maknanya kuat ingatan dia. Baiklah, cuma ulama mengatakan lemah riwayat dia tu. Sebagian ulama mengatakan lemah dianya dalam riwayat dia daripada ayah dia, daripada datuk dia. Itu dia antara ceritalah. Baik, Amru bin Shu'aib, Amru sesara kita. Kemudian kita pergi yang kedua, kita kenal ayah dia pula, nama Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As al-Hijazi as-Sahmi, wa qad yunsabu ila jaddihi. Ada kalanya nisbahkan dia ni Shu'aib pada atuk dia tu, Amr bin al-As. Dia sempat meriwayat daripada beberapa orang sahabat Nabi. Yang pertama sekali atuk dia sendiri, Abdullah bin Amr bin al-As, dan juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muawiyah, Ubadah Ibnu Samit. Warawa an abihi Muhammad bin Abdullah in kana mahfuzan. Jadi ada kata begitulah. Dan meriwayat daripadanya anaknya sendiri, dua orang anaknya, Amru dan Umar, dan Sabi al-Bunani wa nasabu ila jaddihi wa Abu Sahabah Ziyad bin Amru dan lain-lain. Jadi kita kata, maka para penganalisa mengatakan sabata yaqinan anna Syu'aiban sahiba jaddahu. Jadi Syu'aib ayah dia tu dah dengan atuk dia, dengan nenek dia tu, dan dia meriwayat daripada dia. Baiklah. Yang ketiga, tok dia, Amru bin Shu'aib an jaddihi. Jaddihi itu siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As as-Sahmi
rawa an abihi wa rawa anhu ibnuhu Syuaib wa Hakim bin Haris. Itu di antara riwayat. Warawa Az-Zahabi lahu hadisan inda Nasa'i. Jadi ini semua ni cerita-cerita dalam ilmu hadis. Baiklah. Kata di Az-Zahabi yang menulis kitab Siyar A'lam Nubala, dia kata Al-Amru bin Syu'aib ilal yaum, pada saat dia, zaman Zahabi tu, duduk di Taif. Lahum baqiyatun bi Taif, tinggal di Taif. Mereka ada kebun besar di Taif. Wallahu alam, kalau kita pergi Taif boleh cari tanya orang di manakah dia panggil Al-Wahtu. Waw ha ta, Al-Wahtu. Mana bustan kabir, menjadi tempat milik keluarga Al-Amr bin Syu'aib. Baik, tok ayah dia nu siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam sebelum daripada ayah dia. Dia masuk Islam sebelum bapak dia lagi. Dan dia sorry, dia lebih muda daripada ayah dia 11 tahun. Ini di antara benda pelik lah. Di antara benda pelik, beza di antara anak dengan ayah 11 tahun. Macam mana dia boleh dapat anak umur 11 tahun. Dia ni salah satu daripada Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah ni 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Abbas. Ini dalam kitab ni kata Abadilah tu 4 orang yang ni nama dia. Baik. Abdullah bin Amr ni kana mujtahidan fil ibadah, orang yang sangat kuat beribadat. Ulama sejarah berbeza tentang bila ke tarikh dia mati. Bila ke tarikh dia meninggal, berbeza pandangan ulama. Ada yang mengatakan dia meninggal pada Zulhijjah malam Al-Harrah, malam berlakunya peperangan pertempuran di Harrah Asy-Syarqiyah di Madinah. Iaitulah pada tahun 63 Hijrah, di antara tentera Yazid bin Muawiyah dengan ahli Madinah. Jadi katanya dia mati pada malam tu alal asah. Tapi ada riwayat kata bit Taif alal arjah. Wallahu a'lam. Jadi ada kata tak, dia mati di Taif. Jadi malam ni ramai dia punya riwayat, ramai rawi. Kita nak kenal rawi itu payah kan. Baik, yang kelima, hero ataupun yang cerita betul-betul dalam cerita ni dia Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Orang Arab ni mudah ya, dia buah ayah dia bin dia. Dia tu bin ayah dia sudah. Marsad bin Abi Marsad. Marsad anak ayah Marsad. Habis kita Al-Ghanawi. Tapi ada ayah dia nama Abi Marsad, nama dia Kannaz bin Husain wa yuqalu Ibnu Husain. Marsad dan ayah dia sempat menyertai peperangan Badar, dan mereka menjadi orang panggil dalam kumpulan Halifaini, mana kumpulan setia dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kita mempersaudarakan di antara dia dengan Aus ibn Samit, adik-beradik Ubadah ibn Samit. Dan dia juga Syahidah Marsad sempat juga menghadiri peperangan Uhud, dan dia dibunuh pada hari Yaumur Raji', syahidan, mati syahid pada peperangan Ar-Raji'. Nabi SAW telah pernah lantik dia di atas Sariyah yang dihantar ke Mekah, iaitulah pada bulan Safar tahun 36 Hijrah Nabi SAW. Jadi panjanglah cerita dia, kenapa dia ditangkap sekali dengan Khubib bin Adi, Zaid ibn Dithinnah wa Abdullah bin Tariq, dan di antara orang yang tak mau menyerah kalah, Asim bin Thabit, Marsad Al-Ghanawi, Khalid bin Abi Al-Bukair wa Muta'ib bin Ubaid. Yang semua mereka itu dibunuh oleh puak-puak kafir dalam peristiwa yang tersebut. Jadi Marsad ni kerja dia yahmilul asra. Jadi dia kumpul-kumpul orang-orang tawanan tu balik ke Madinah. Fayunqidhum min zulil asr, dan dia menyelamatkan orang-orang yang ditawan, tak sama ada tawanan tu tawanan peperangan ataupun memang diperhambakan oleh puak-puak Quraisy dan lain-lain.
Dan di antara khijr dia menyelamatkan orang, menyelamatkan orang-orang yang ditawan. Adapun si perempuan yang disebut nama dia tu, nama dia Anak ni, perempuan pelacur ni, min bagaya Mekah, salah seorang daripada pelacur yang di Mekah tu. Ni baqaya jahiliyah lah ni, sebelum Islam masuk buka kota Mekah, masih ada lagi benda-benda ni. Bila buka kota Mekah tu barulah selamat, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi laisa laha terjemah, tak ada cara hidup dia nya, orang tahu dia ni pelacur itu ya. Cuma di antara sifat-sifat pelacurnya, orang perempuan yang tak baik ni ya, bagaya tu yang diguna oleh puak-puak jahiliyah ni, kriteria nak jadi orang tak baik ni, mestilah perempuan yang comel rupa dia. Orang-orang yang jahat-jahat nafsu ni tengok, jadi nak mendekati dia. Dan orang tidak ada maruah, duduk dalam suasana yang begitu dahsyat. Jadi Marsad ni kawan, kenal lah dia sebelum daripada Islam dulu. Dan rumah-rumah pelacuran pada waktu itu seperti yang diriwayat dalam hadis, diriwayat dalam hadis bahawa rumah yang dikenali, macam sekarang ni senang lah, ada signboard, ada tulisan, tak, ini rumah ni, dia panggil rumah apa tu. Zaman dulu dia letak tanda, dia kata kunna yang sibna, dia letak macam bendera, dia pacak bendera atas pintu dia tu, orang tahu, oh bendera ni tak kira bendera warna apanya, warna pink ke warna apa ke ni. Jadi bendera-bendera ni orang tahulah dia punya tempat-tempat pelacuran ataupun tempat-tempat gay, LGBT dan sebagainya, boleh dikenali. Jadi orang-orang jahat dia tahu bendera dia. Begitulah mata penjahat, mata lalat, dia tahu di mana tempat busuk, kata orang. Sebab tu bila baru ni ada seorang perli, dia kata ada benda tempat tak baik di kawasan tu. Kata Syekh, kalau mata tu mata jahat, mata lalat, memang dia cari benda buruk. Aku duduk sini tak jumpa pun. Itu dia kata. Jadi puak-puak jahiliah ni, di antara khijr buat dianya, salah satu daripada aktiviti ekonomi dia, iaitulah buka rumah-rumah pelacuran. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah An-Nur, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Allah kata jangan kamu paksa hamba-hamba kamu tu buat benda tak baik. Jadi dia orang panggil bapa ayam lah kalau kita sekarang. Dia buka orang pelacur, setiap pelacur tu kena bagi duit kepada toke-toke dia, sehinggalah datangnya al-Islam, maka Islam menghapuskan perbuatan yang buruk ini. Jadi ayat ini, ayat kata la tukrihu fatayatikum ini, ada riwayat mengatakan turun kepada fi sya'ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ada rumah pelacuran dia, ada pelacur-pelacur yang dia simpan. Jadi dia duk kira ambil hasil daripada perbuatan buruk yang berlaku kepada mereka. Jadi sahabat Nabi ni, Marsad ini, jadi dia kenal lama dengan si anak tadi, maka berlakulah peristiwa, hampir-hampir dia ditangkap dan dia ditawan di Mekah. Dia nak ambil, nak menyelamatkan orang, dia pula hampir ditawan. Jadi kita kata alhamdulillah. Jadi sempatlah dia melarikan diri, pergi sembunyi dalam gua, kemudian dia dapat bawa balik orang-orang yang tertindas di Mekah, bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itu di antara kisah-kisah yang berlaku dalam peristiwa ini. Isu yang ketujuh, yuqarrirul Islam huna mabda'an aziman. Islam telah membawa satu ketetapan, prinsip yang besar, iaitulah untuk mengubati tekanan kehidupan masyarakat yang dikenakan ke atas orang-orang yang lemah-lemah jiwa, dan orang-orang yang lemah di kalangan mereka dijadikan bahan mainan dan bahan perniagaan. Marsad ini hampir-hampir ditawan, dikhianati oleh anak, sebab dia nak pergi tolong orang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
larang daripada marsak ini kahwin dengan dia sebab ini orang tak baik. Jadi bila anak mari nak goda dia, marsak dengan penuh semangat, keislamannya telah menjawab, ya anak, haramallahu zina. Allah telah mengharamkan zina. Aku orang Islam, aku mesti berpegang dengan undang-undang ini. Jadi alhamdulillah dia selamat daripada perzinaan setelah masuk Islam, dan dia juga dapat melarikan diri daripada dikepung oleh puak-puak Quraisy. Dan yang ketiga, dia dapat menyelamatkan diri masuk dalam gua. Kemudian dia dapat menyelesaikan tugas dia yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila balik Madinah, dia cuba minta pandangan ataupun nasihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau aku kahwin dengan anak ni, sesalah masalah ni. Aku pergi Mekah, aku pergi rumah dia, tak adalah dia suruh orang mari kepung aku mari kenat. Nabi kata, mana boleh mu kahwin dengan orang tak baik. Sebab dia tetap dengan tak baik dia tu. Takkanlah kamu nak bela orang macam ni, kamu nak pera orang macam ni. Maka kamu jalankanlah tugas yang mulia kamu itu, iaitu tugas apa? Tahrib al-asra. Dia pergi Mekah, dia pergi cari tawanan-tawanan Quraisy. Orang-orang lemah-lemah Islam, yang orang lemah yang di kalangan umat Islam yang lemah di Mekah, yang tak boleh nak hijrah, marsak pergi cari. Mau ikut aku malam ni. Awak lagi balik ke Madinah untuk nak menyelesaikan masalah. Jadi dia cubalah nak cari satu jalan. Jalan kita panggil perpaduan lah dengan puak-puak duk menentang dia tu. Tapi Nabi kata tidak boleh, kerana mengikut kaedah kata al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat yang baik tapi cara yang tak baik tidak dibenarkan. Jadi kita tak boleh kata walaupun saya buat benda ni sebab matlamat baik kita buat apa saja. La, kita mesti ada prinsip halal haram tak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip lain mesti dijaga. Tidak boleh sewenang-wenangnya, sebab Islam tidak membenarkan wasilah yang buruk untuk buat benda yang baik. La. Kita kalau benda baik, kita buat dengan cara yang baik. Tak boleh. Macam orang nak pergi mencuri je lah. Dia kata si kaya ni bakhil, baik kita pergi curi rumah dia, lepas tu kita sedekah barang. La, tidak boleh itu. Jadi marsak ni dia punya strategi. Strategi dia cuba nak menyelamatkan orang, tapi dengan cara nak baik-baik dengan perempuan ni. Dia panggil tahaluf ataupun buat apa sajalah, perjanjian damai ke, perpaduan ke, apa saja istilah-istilah yang digunakan. Yang pentingnya kita cuba. Maka Nabi kita larang, tidak boleh. Baik para jemaah sekalian, di antara isu yang ke-8 dalam kisah ini, al-mu'minu naziful jasadan wa nafsan. Orang mukmin orang yang bersih jiwa dia, bersih tubuh dia. Orang mukminah sama juga. Adapun penzina laki-laki atau perempuan, orang yang kotor jiwa, kotor juga dia punya nafsu. Jadi mana boleh kita campur di antara dua yang bertentangan. Mukmin yang bersih nak pergi campur dengan zaniyah yang kotor. Tidak boleh. Maka kerana itulah Allah SWT melarang kita daripada mengambil orang-orang yang tak baik. Kan? At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kan? Maknanya orang yang baik untuk orang baik. Orang yang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau yang tak baik, sama-sama dia. Sebab itulah kita nak pilih isteri, pilih pasangan, pilih yang baik-baik. Sama juga dengan kawan. Kalau kita nak pilih kawan, kena tengok dulu kawan ni macam mana, dia punya prinsip perjalanan macam mana. Kalau sahaja boleh semua benda asalkan kita dapat je, halal haram ke, apa benda yang kita buat jalan belaka, jangan. Sebab itulah kita kena buat pilihan secara berhemah, baik-baik. Sama juga kalau kita nak bercakap, tuan-tuan, jangan lepas-lepas kuat-kuat sangat. Nanti satu masa kita perlukan kepada kawan tu, kita pergi tarik balik dia, kita sucikan dia daripada semua tuduhan-tuduhan yang telah dibuat. Kita kata ini masalah besar. Maka jadi untuk orang mukmin yang baik, carilah perempuan yang baik. Orang perempuan yang baik, cari laki-laki yang baik. Cuma kata di ulama, perempuan yang tak baik di sini orang yang masyhur dengan perbuatan itu, masyhur dengan perbuatan zina. Ia panggil orang laki-laki pun sama juga. Tetapi kalau dia sudah bertobat,
Macam mana kita nak bincang? Ini perbincangan kita seterusnya. Wa idza jaza az-zawaj ba'da taubah. Kalaulah orang ni betul-betul sudah bertaubat, dia insaf sengoti-ngoti dah, dan dia pun lupakan benda yang dulu, perbuatan mungkar dia tu bukanlah dizahirkan. Tak ada lah orang siapa mereka orang tahu dia ni bahasa jenis perempuan jahat gini. Tak. Tapi kalau dia terjebak, macam kita gini kan, kita terjebak dengan maksiat tapi secara sembunyi, dan dua-dua tu sudah insaf, macam mana keadaan? Ni ramai kes ni orang tanya, dia kata anak dia ni telah melakukan perzinaan dengan si perempuan tu. Boleh tak kalau dia kahwinkan dua-dua ni dah menyesal, sudah insaf, kita kata kahwin lah. Jangan pula bapaknya laki-laki kata tak boleh, anak dia baik, perempuan tu jahat. Lah, anak awak zina dengan dia, macam mana anak awak baik pulanya? Pandai dakwa anak dia baik, perempuan tu tak baik. Anak si ayah perempuan pun jangan kata laki-laki tu jahat tu, tak boleh kahwin. Dua-dua tu sudah terjebak dengan benda mungkar. Lebih-lebih lagi kalau sudah termengandung, maka di antara isu yang penyelesaiannya kahwinlah dua tu. Cuma masalah sah tak sah, anak tak sah taraf, ini tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik ke pejabat agama yang berdekatan. Saya tak masuk dalam tajuk itu sekarang. Lebih-lebih lagi kalau orang yang dikena rogol, na'udzubillah, minta selamat lagi kita tak. Kes rogol banyak sekarang ni. Rogol, dia kena rogol. Kemudian memang dia unaknya dizalimi. Dia tak kena pun orang. Tiba-tiba dia berjalan, tiba-tiba ditangkap. Jadi kalau ada laki-laki yang baik sanggup untuk melindungi perempuan ini, kita kata itu di antara usaha yang baik lah. Jangan pula kata dia ni perempuan jahat. Dia kena jahat. Dia yang diunaya, dia yang dikhianati oleh penjahat itu. Jadi kita kena bezalah. Dok main kahwin dengan kelapa ditebuk tupai lah apa benda. Kalau yang betul-betul penzina pelacur tadi jangan. Ni yang kes ni pula ni. Kes yang lain-lain ni. Dia panggil dia berzina macam budak sekarang dah, dia panggil at-taghrir bil hilah. Jadi godaan kuat, awak ni kalau tak kahwin saya tak ada orang nak dah, kau muslim sekarang ni macam-macam lah budak-budak ni dah bagi hadiah tu, hadiah ni akhir kali terjebak dengan benda-benda macam ni. Maka eloklah kalau mereka sudah insaf, eloklah ibu bapa selesaikan masalah, kahwinkan dia dua orang tu, tak usah duduk dakwa anak saya baik. Ni pelik ni. Banyak kes ni sampai kepada saya, dia kata ustaz macam mana anak saya ni baik, perempuan tu tak baik. Kalau anak awak baik, takkan dia pergi berzina dengan budak tu? Macam mana boleh cakap anak dia baik, anak orang tak baik? Dia kata budak perempuan tu bukan anak saya seorang, 2-3 orang lagi. Itu semua tu nak melepaskan tengkuk je lah. Nak melepaskan tengkuk je. Kalau betul-betul baik, dia tak akan buat benda yang mungkar macam tu. Dia tak akan buat benda macam tu. Jadi kesimpulan kita para jemaah sekalian, marilah kita jaga keluarga kita. Banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cicit kita selamat daripada terjebak dengan benda-benda mungkar dan benda-benda maksiat yang ada ini. Gimana ni? Cuma tadi dalam isu orang yang sudah bertaubat, kalau dia bertaubat, dua-duanya insaf, nak kahwin, kena pasti dulu. Jangan sembunyi ke pejabat agama. Pastikan bahawa budak ni pernah berzina. Habis paling kurang dia panggil istibrak. Apa makna istibrak? Istibrak ni maknanya kita kena pastikan rahim dia tu kosong. Itu makna istibrak. Pastikan rahim dia kosong daripada ada baby dalam. Kalau dia ada baby, kita kena pasti pula baby tu mari mana, siapa yang buat, daripada keturunan mana. Takkanlah anak kita nak jadi pak sanggup belaka. Jadi kena banyaklah kira bicara tu banyak. Maka jangan mudah-mudah lah. Ni ada setengah orang ni bahasa jenis nak sembunyikan benda, dia pergi kahwin senyap-senyap. Kemudian mari pula nak daftar macam mana, timbullah anak tak sah taraf. Kita mengatakan di Malaysia ni anak tak sah taraf ada banyak kategori. Yang pertama, anak yang lahir secara zina. Itu anak tak sah taraf. Itu confirm lah tak sah taraf sebab dia berzina, dia. Yang kedua, dia kahwin luar, kahwin di seberang sana.
nak balik apa ni daftar di Malaysia tak berani, takut diketahui oleh ibu utama di rumah. Jadi dia senyap-senyap. Jadi bila dia tak daftar, anak ni nanti nak bank ke siapa? Tak ada surat, tak ada bukti, tak ada surat nikah. Bapak dah lari. Biasa banyak kes macam ni. Ayah dah lari, tak mahu bertanggungjawab. Terkapai-kapailah wanita ni nak cari siapa. Mau kahwin tak? Kahwin. Mana surat nikah? Ada dengan suami. Dia janji nak bagi, tak bagi. Jadi awak-awak semua ni, perempuan-perempuan yang sudah berkahwin di luar kawasan, paksa suami tu biar daftar di Malaysia ni. Paksa suami biar daftar di Malaysia ni. Kalau tidak, nanya kepada anak-anak kita esok, dia jadi anak tak setaraf, tak tahu nak pergi tak mana, pak mana, harta pusaka pun hilang daripada ayah dia. Kita kata ini yang cukup berbahaya. Satu lagi anak tak setaraf juga, iaitulah ni, yang anak luar negara ni. Dia kahwin tapi dia mari sini tak ada daftar apa-apa. Kita kata itu juga satu benda yang dia tak daftar pun. Kahwin molek sini tapi tak, orang panggil tak peduli, sibuk dengan benda apa pun tak tahulah. Baiklah para jemaah sekalian, sama-samalah kita jaga, didik anak-anak kita, didik keluarga kita, jangan terjebak dengan benda-benda yang berbahaya ini, dan pilihlah yang baik-baik. Nabi sebut dalam hadis, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan itu dikahwin dengan sebab 4 perkara. Di antaranya li hasabiha wa maliha wa jamaliha. Kerana harta dia, kerana keturunan dia, kerana comel dia, dan kerana agama dia. Maka Nabi kata fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama selain daripada 3 kriteria yang ada 3 tadi, tapi pilih yang agama itulah yang menyenangkan kita, yang menyelamatkan kita insya-Allah. Baik, tajuk yang kita bincang di sini iaitulah tajuk yang cukup berbahaya, berkahwin dengan orang yang tidak baik. Cuma tadilah kita kata kesimpulannya, kalau orang itu sudah bertaubat dan dia pun bukanlah jenis pelacur yang orang panggil yang duduk iklan tubuh dia di mana-mana, cuma dia terjebak dengan benda-benda yang tidak baik dan dia sudah bertaubat, bolehlah orang lain walaupun orang ini baik, laki-laki yang baik ini nak melindungi perempuan itu supaya dia tidak kembali semula ke lembah yang begitu hina, dia ambil jadi isteri, kita kata tidak menjadi masalah. Tapi asasnya at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Jadi perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Cuma dalam ini kes yang tersendiri, dia panggil kes yang tertentu lah kan. Jadi kes yang tertentu ni kita kena bincang, buka ruang yang baik-baiklah supaya masyarakat kita ni aman, selamat dan tidak terperangkap dengan perkara yang merosakkan dunia dan juga merosakkan akhirat itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita semua insya-Allah. Jadi tamatlah para pelajar sekalian, kita pergi kepada hikayat 151 dalam CD yang akan datang insya-Allah. Sekian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.